Orang tua-tua dulu selalu bercerita yang orang bunian hanya akan berkahwin dengan orang baik dan belum berkahwin. Inilah yang kita dengar. Namun, ketika saya menjadi wakil Bacaria di Pulau Pinang, saya mendapat kekabaran seorang lelaki yang sudah berkahwin dengan manusia biasa, berkahwin pula dengan orang bunian di Gunung Jerai. Orang itu dikatakan berulang-alik ke Gunung Jerai, malah di rumahnya terdapat bilik khas untuk isterinya orang bunian. Sejauh mana kebenaran cerita ini dan apa yang berlaku ketika saya menjejaki cerita ini? Jom kita ikuti. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berpeluang untuk bersama-sama di sini. Semua ini adalah dengan izin dan limpah kurnianya kepada kita. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Telanjur kawan-kawan telah ke sini, saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan. Untuk subscribe, kawan-kawan hanya perlu klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau atas video yang terdapat watermark. Sesungguhnya kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Bagi kawan-kawan yang sudi singgah di sini dan mensubscribe channel saya ini, saya berdoa agar kita sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla bagi membolehkan kita terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke wall YouTube dan type nama saya, Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti ini. Pada awal tahun 90-an, saya dilantik oleh Bacaria sebagai wakil akhbar itu di Pulau Pinang. Ketika itu akhbar Bacaria diketuai oleh Mazlan Manan atau dikenali sebagai Mazlan Mir yang bertindak sebagai pengarang. Saya menggunakan peluang itu sebaik mungkin, di mana hampir setiap keluaran pasti akan ada sekurang-kurangnya satu bahan daripada saya. Ketika itu Bacaria diterbitkan seminggu 2 kali. Apabila pengarang Bacaria ditukar daripada Mazlan Manan ke Hashim Anang,
maka saya dapat merasakan sumbangan daripada wakil Bacaria tidak begitu mendapat tempat. Selepas itu saya berhijrah ke Utusan Malaysia, di mana ketua bironya waktu itu Rozaik Abdul Rahman. Ini merupakan pengarang akhbar Sinar Harian, sebuah akhbar yang menerbitkan Bacaria dulu. Rozaik Abdul Rahman ketika itu dibantu oleh Rozaman Ismail. Saya tidak lama di utusan kerana saya ditugaskan di bahagian pulau, sedangkan saya tinggal di Bukit Mentajam, Seberang Puan. Apabila Harian Watan diterbitkan, saya memohon dan diterima. Namun akhbar itu pula tidak dapat bertahan lama. Ketika itu Harian Watan Pulau Pinang diketuai oleh Hamid Osman. Saya amat terhutang budi kepada Bacaria, khususnya pengarangnya waktu itu Mazlan Manan, kerana memberikan peluang pertama saya menjadi orang surat khabar. Sekiranya saya tidak bermula di Bacaria, saya rasa suka untuk saya menyertai Utusan Malaysia dan Harian Watan. Ketika itu, Bacaria merupakan akhbar yang cukup popular dan keutamaan berita yang bersifat human interest. Seorang kawan di kampung saya memberitahu saya yang kawannya yang tinggal di sekitar Pokok Senar, Pala Batas, berkahwin dengan orang Bunian dari Gunung Jerai. Kawan dia akan berulang-alik ke Gunung Jerai. Di samping itu, rumahnya di kampung terdapat sebuah bilik khas yang semuanya berwarna kuning. Apabila mendengarkannya, saya begitu teruja untuk pergi membuat berita mengenai orang itu yang berkahwin dengan orang Bunian. Masalahnya ketika saya lapang, kawan saya tak lapang. Begitulah sebaliknya. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi sendiri. Saya minta kawan saya berikan nama orang itu dan kampungnya. Saya akan cuba mencarinya. Rasanya tak payahlah saya beritahu nama orang itu di sini. Cuma yang peliknya, menurut kawan saya, dia ada isteri manusia biasa. Menurut cerita orang tua-tua, orang Bunian hanya akan berkahwin dengan lelaki yang baik dan masih bujang. Setelah mendapat panduan dari kawan saya, maka saya terus ke Pokok Senar untuk mencari rumah orang itu. Oleh kerana saya tidak begitu mahir, maka apabila sampai di kawasan itu, saya hilang punca. Lalu saya bertanya di kedai kopi depan sekolah rendah Arah Rendang. Minum dan ketika hendak membayar, saya bertanya arah ke rumah itu. Taukir itu sebelum menjawab merenung saya atas dan bawah. Saya rasa pelik, tapi tak mau bertanya, nanti jadi lain cerita pula. Saya meneruskan perjalanan mengikut arah tuju yang diberikan oleh taukir kedai itu. Namun, saya masih tidak yakin menemukan jalan yang dicari. Lalu saya menahan seorang perempuan yang mengayuh basikal dan bertanya dia. Perempuan itu juga merenung saya atas dan bawah dan memberitahu saya yang orang yang saya cari tidak ada. Dia ada di Gunung Jerai. Saya berkata tak apa, dan saya boleh bercakap dengan isteri dia. Lalu perempuan itu memberikan panduan.
Saya menaiki motosikal perlahan-lahan sambil mengamati rumah seperti yang diberitahu oleh perempuan itu. Apabila sampai di sebuah rumah dan saya rasa rumah yang dimaksudkan oleh perempuan itu, saya berhenti di tepi jalan dan saya berjalan masuk. Pintu rumah sebelah depan tertutup, tapi pintu di bahagian belakang terbuka. Saya memberi salam. Kemudian muncul seorang perempuan dari arah dapur. Apabila terpandang saja perempuan itu, bagaikan ada sesuatu masuk arah kaki dan menyirap naik. Lalu saya berzikir dalam hati, La ilaha illallah. Perempuan itu bertanya saya tujuan saya. Lalu saya memberitahu dia ingin mencari orang tersebut. Perempuan itu berkata tak ada di rumah dan saya minta diri untuk balik. Kalau ikut perancangan saya akan menemui buah isterinya. Pun tak apa. Tapi kejadian itu membuatkan saya mengubah fikiran. Ketika saya berjalan mendapatkan motosikal saya kira-kira 50 meter dari pintu itu, saya merasa seolah-olah saya berjalan di atas rumput dalam payah, terhoyong-hayang. Saya tak pasti sama ada saya memang jalan macam tu atau perasaan saya saja. Saya tetap berzikir, La ilaha illallah. Sehingga saya sampai ke motosikal yang saya letak lebih kurang 50 meter dari rumah itu. Apabila sampai ke motosikal saya mengucap Alhamdulillah. Sambil berfikir di mana saya hendak pergi. Hendak balik terus ke rumah, saya takut juga anak-anak waktu itu masih kecil. Saya teringat di kawasan itu ada seorang alim yang menjadi wakil rakyat. Saya kenal baik juga dengan beliau dan tahu rumahnya. Tapi saya tidak pernah ke rumahnya sebelum ini. Beliau ialah Ustaz Muhammad Yusuf bin Abdul Latif, bekas ahli Parlimen Tasik Gelugor. Ketika saya menemui beliau adalah Adun Sungai Dua dan merangkap yang di-Ketua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ustaz Muhammad Yusuf bin Abdul Latif juga merupakan pengasas Sekolah Pegas dan telah ditukar nama kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Arsyad apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil alih pentadbiran sekolah itu pada tahun 1977. Memang Ustaz Muhammad Yusuf bin Latif seorang yang cukup alim dan warak. Saya berpegang sekiranya kita berjumpa orang alim, iblis dan syaitan yang berdampingan dengan kita, waktu itu akan lari. Lalu saya membuat keputusan untuk singgah di rumah Ustaz Yusuf. Memang kalau berdua saya memanggil Ustaz. Cuma kalau ada orang, saya akan menyebut YB. Alhamdulillah, kebetulan Ustaz Yusuf ada di rumah. Ustaz Yusuf berkali-kali bertanya hajat saya. Walaupun pada awalnya saya memberitahu kebetulan saya lalu di sini dan teringatkan Ustaz Yusuf. Namun saya sedar sebagai orang alim, Ustaz Yusuf dapat membaca riak hati saya. Oleh sebab itu, Ustaz Yusuf berkali-kali bertanya hajat saya. Apa nak buat, saya malu untuk menceritakan apa yang berlaku. Apabila saya rasa hati saya telah kembali tenang,
Saya minta diri untuk balik. Semasa bersalaman, dia merenung saya dan bertanya lagi hajat saya datang ke rumahnya. Jawapan saya tetap sama. Pada sebelah malamnya, lepas maghrib, saya dan seorang sahabat saya, Rosani, pergi ke rumah Kak Soya, seorang pengamal perubatan tradisional. Ketika itu Kak Soya tinggal di Padang Penyangga, Junjung, Kulim, Kedah. Kak Soya pernah tinggal di kampung saya Macang Ubuk, Bukit Mentajam. Kak Soya memang menjadi tempat saya merujuk mengenai perkara misteri seumpama ini. Kak Soya mendengar cerita saya dengan teliti. Akhirnya, Kak Soya membaca sesuatu sambil memejamkan matanya. Ketika itu, Kak Soya memberitahu nasib baik saya kuat ketika itu. Sekiranya saya lemah dan jatuh di situ, Kak Soya kata tak tahu apa akan terjadi dekat saya. Saya berkali-kali bertanya apa dia, tapi Kak Soya tak mau memberitahu saya. Katanya yang penting saya bersyukur kerana saya selamat. Saya memberitahu Kak Soya sebenarnya saya tidak kuat. Kalimah La ilaha illallah yang menguatkan saya waktu itu. Kak Soya juga pernah minta saya mewiridkan Bismillah 6 suatu waktu dulu. Saya rasa sampai di sini cerita ini, dan kesudahannya saya sendiri tidak tahu kebenarannya. Saya sendiri agak takut untuk memburu cerita ini berdasarkan apa yang berlaku. Sekiranya kawan-kawan suka mengikuti cerita misteri seumpama ini, ikuti terus channel saya ini. Terdapat beberapa lagi cerita misteri seumpama ini yang akan saya ceritakan. Saya berharap pengalaman ini dapat memberikan pedoman dan pengajaran kepada saya sekiranya ingin menulis cerita misteri seumpama ini. Saya juga perlu ada pendidik. Pengalaman ini juga boleh menjadi pedoman kepada kawan-kawan agar berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sekali-kali kita main bedah saja ke rumah atau ke tempat mana-mana kerana kita tidak tahu apa yang ada di situ. Pada kesempatan ini, saya ambil meminta agar kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video yang telah diupload. Kita memang tidak berpeluang melalui pengalaman seumpama ini, dan kawan-kawan akan dapat belajar dari apa yang saya lalui. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini dan terus mengikuti video-video yang telah diupload. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang. Di media sosial sekiranya kita mengikutinya, tambah lagi kalau kita like, komen dan share status atau video itu akan hidup dan akan sampai kepada lebih ramai orang. Oleh itu, bantulah saya dengan mengikutinya, like, komen serta subscribe, malah share channel ini kalau sudi. Akhir kata, saya mohon untuk mengundurkan diri terlebih dahulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi nanti di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.